Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan semua. Kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini, di petang Jumaat yang penuh dengan berkat ini, Allah Subhanahu wa taala pilih kita sehingga dapatlah kita berjumpa kembali dalam program kita, iaitu program Tazkirah dan Tahlil Arwah. InsyaAllah kita akan ada sedikit pengisian di petang hari ini yang kita juga akan teruskan nanti dengan bacaan Yasin dan Tahlil Arwah insyaAllah untuk mengisi petang Jumaat kita yang penuh dengan berkat ini. Seperti mana setiap minggu saya selalu ingatkan bahawasanya Nabi SAW pernah menyatakan yang mafhumnya, kata Nabi SAW, di hari Jumaat ada satu masa yang mana di masa tersebut tidak berdoa oleh seorang hamba, melainkan Allah akan perkenankan doanya. Masa itu berada di hari Jumaat. Maka ulama meneliti, mengkaji bilakah masa tersebut, meneliti hadis-hadis Nabi yang lain. Maka ulama mendapati, bahkan ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, menyatakan bahawasanya waktu itu adalah berada di waktu petang hari Jumaat selepas asar sebelum maghrib. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, masa inilah. Sebab itu saya selalu sebut setiap minggu, hampir setiap minggu saya sebut. Ketika saya di pondok dulu, tuan guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam mengarahkan kepada semua guru-guru yang ada di pondok dan kepada semua pelajar-pelajar, di Indonesia sebut dengan santri, kepada semua santri diarahkan untuk bersiap lebih awal di petang hari Jumaat. Syekh Fahmi bagi nama dengan nama Jumaat Suci. Disuruh pakai pakaian warna putih, tuan-puan. Kalau boleh pakai serban, kena pakai serban. Kalau pelajar memang disuruh pakai serban lah. Disuruh datang ke masjid awal, lebih kurang dalam setengah jam sebelum waktu maghrib. Semua duduk berzikir, baca zikir-zikir, baca doa-doa dan membaca zikir munajat bersama-sama. Ini di petang hari Jumaat. Jadi saya sentiasa teringat suasana tu, tuan-puan. Saya tak tahu yang sekarang ni macam mana. Tapi di zaman saya belajar dulu, macam itulah. Jadi kita sengaja buat program Tazkirah ni di petang hari Jumaat, nak mengambil keberkatan petang hari Jumaat yang luar biasa. Jadi insya-Allah kita akan ada sedikit pengisian, yang mana pengisian kita di petang hari ini akan bermula episod yang pertama, iaitulah kita akan membaca manaqib. Ni, saya rasa ramai yang dah memiliki kitab ni, buku ni. Itulah manaqib Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, tuan guru saya. Arwah tuan-puan almarhum tuan guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Akan diterangkan insya-Allah di petang hari ini apa maksud daripada manaqib. Manaqib tu apa? Ada sebahagian orang yang dah biasa dengar, tetapi saya yakin ramai lagi yang baru dengar. Ustaz, apa benda manaqib tu Ustaz? Apa benda manaqib tu Ustaz? Petang ni insya-Allah kita akan terangkan penerangan. Kita akan buat satu penerangan tentang apa itu manaqib. Baik. Tetapi sebelum kita masuk kepada bahasan kita, kepada bacaan kitab kita di petang hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah semua, saya sentiasa mengingatkan di dalam live yang dibuat bila-bila masa sahaja, apa-apa program, saya sentiasa mengingatkan. Sebab macam inilah cara
kita berdakwah di media sosial. Dia berbeza sikit dia punya cara walaupun tujuan dan matlamat sama, iaitu nak mengajak orang kepada kebaikan, nak mengajak orang mendekatkan diri pada Allah. Tetapi cara di masjid, di surau berbeza dengan kita berdakwah di media sosial. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah semua sama-sama kita berdakwah di petang hari ini, ajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, ibu-ibu, ayah-ayah boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Kongsikan niat dalam hati, ya Allah, saya kongsi untuk mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Semakin banyak kita kongsi dengan niat dakwah, semakin banyak nama rakan dan kawan yang kita tag di ruangan komen dengan niat dakwah, semakin banyak pahala dakwah akan kita dapatkan, insya-Allah. Baik, dan satu lagi, selain kita kongsi, tag nama rakan dan kawan di ruangan komen, satu lagi tuan-puan, tunjukkan, kita sokong kepada program kebaikan dengan tekan button like dan love yang ada di dalam live ini. Supaya apa tuan-puan? Ini sebagai saksi kita suka kepada kebaikan, kita cinta kepada kebaikan, kita suka kepada kebaikan. Dan ketika kita tekan tadi, Allah saya suka, saya sokong, saya suka, saya cinta dengan kebaikan, ya Allah istiqamahkan saya dalam kebaikan. Tu 3 perkara jangan lupa tuan-puan. Kita share, kita tag nama rakan dan kawan, dan kita sukai kebaikan yang dibuat. Bukan dalam live saya ni sahaja, di mana-mana jumpa live apa-apa program kebaikan, kita tunjukkan rasa sokongan kita kepada kebaikan. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ada kitab, silahkan buka kitabnya. Yang ada kitab, silahkan buka kitabnya. Ambil kitabnya, buka kitabnya. Yang tak ada kitab, dan mungkin ada sebahagian yang dah buat bayaran, tuan-tuan. Yang dah buat pembelian, dah buat bayaran, tak sampai-sampai lagi. Betul tuan-puan, kita tunggu stok untuk kalender, kitab dan lain-lain tu masih dalam proses untuk dicetak. Jadi bulan 1 nanti mungkin baru akan dipostkan, baru akan dihantar, insya-Allah. Jadi harap bersabar dulu yang lain. Tak ada masalah tuan-puan, kita baca kitab ni bukan sehari ni. Mungkin dalam 4-5 bulan ataupun setengah tahun kita baru habiskan kitab. Tak ada masalah, lambat sikit tak ada masalah, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, di muka surat depan itulah gambar kepada tuan guru saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Tu gambar beliau. Banyak lagi lah gambar beliau. Cari je dekat Google, banyak gambar beliau akan keluar. Kita bila nak belajar di satu-satu tempat, nak belajar di satu pusat pengajian ke, nak belajar kepada seorang ustaz ke, kita seeloknya lah tuan-puan, kena tahu latar belakang seorang ustaz tu. Macam ibu-ibu, ayah-ayah, ramai yang follow saya, mesti tahu saya ni belajar dekat mana, anak murid siapa dia ni, kan? Sebab apa? Hari tu dulu beberapa minggu lepas, beberapa bulan lepas, ada seorang makcik ni, bila dia hantar link kan, kadang kita hantar dekat kawan kita, ada seorang komen, saya macam itulah, saya tak suka ustaz-ustaz baru ni, saya nampak muda kot kan, saya tak suka ustaz baru-baru ni. Ustaz baru, dia cakap, betul lah, memanglah ustaz baru, muda lagi kan. Jangan tengok ustaznya, tengok dengan siapa dia belajar, dengan siapa dia belajar, macam tu. Tengok latar belakang dia, pondok mana dia, sekolah mana dia, siapa tok guru dia. Ni jadi salah satu usaha saya nak memperkenalkan, bukan memperkenalkan diri saya. Saya nak memperkenalkan tuan guru saya yang dengan beliau inilah belajar. Dan guru saya bukan seorang Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sahaja. Ramai lagi guru-guru yang lain. Tetapi hampir kesemuanya tuan-puan adalah juga anak murid kepada tok guru saya. Ni baru betul tok guru. Kita belajar dengan orang tu. Orang tu pula belajar dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Saya juga belajar dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Macam saya dengan Syekh Fahmi tu macam atuk lah kan kiranya. Macam tu. Itu tok guru tu. Atuk guru. Artinya, guru-guru yang saya belajar tu, semua juga adalah merupakan murid kepada Syekh Ahmad Fahmi
Fahmi Zamzam. Kalau saya ni kira macam cucu cucu guru macam tu lah. Yang ni betul-betul tok guru. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Jadi itu gambar beliau. Dan dibagi tajuk. Dan penulis buku ni sebetulnya bukan saya. Ini adalah juga seorang ustaz, seorang guru saya, salah seorang daripada guru saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Imran. Beliau ni adalah penulis kepada manaqib ni. Saya dekat sini tolong cetak dan tolong tukar kepada bahasa yang lain. Bahasa yang lain maksudnya bahasa Malaysia. Yang mana ada tim dia dekat situ. Yang pertama sendiri, saya sendirilah. Yang kedua, ibu-ibu, ayah-ayah boleh tengoklah dekat situ. Di muka surat 2 sebetulnya. Yang kedua, Nurul Adlina, itu isteri saya. Yang ketiga, Nurul Farah Diana, adik ipar saya. Inilah juga yang menguruskan bahagian Meduha Shop. Kemudian Nur Sabrina, itu adik ipar saya juga. Dan seorang lagi, Nabilah, itu anak murid saya lah kiranya. Jadi kami berlima ni yang buat kerja nak siapkan manaqib ni. Nak siapkan manaqib Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikitlah tentang, bukan ustaz. Patutlah bukan nama ustaz. Ya. Yang ni guru saya. Yang tulisnya adalah guru saya. Saya tolong terbitkan dekat sini supaya nak mengenalkan lagi kepada orang ramai tentang tuan guru saya, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita ada masa lebih kurang dalam 5 minit di petang hari ini nak tahu sedikit tentang apa itu manaqib besar. Betul tulisan manaqib Ustaz kat depan ni. Manaqib tu apa benda? Manaqib tu apa benda? Silahkan buka pada muka surat 11 tuan-puan. Yang ada kitabnya, yang ada bukunya, silahkan buka pada muka surat 11. Perkenalan tentang manaqib. Baik. Apa itu manaqib? Mungkin sebahagian kita ada yang pertama kali mendengar perkataan manaqib. Saya tulis kat situ, saya baca tuan-tuan. Dan belum tahu apa maksudnya. Manaqib itu berasal daripada perkataan bahasa Arab. Jadi manaqib itu bahasa Arab. Iaitu merupakan lafaz jamak daripada kalimah manqabah. Manqabah, lafaz jamaknya ialah manaqib, yang bermaksud perkara dan akhlak yang mulia. Perkara-perkara yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia tentang diri seseorang, itu disebut dengan manaqib. Jadi dalam kitab ni menceritakan tentang apa? Di situ ada disebutkan sejarah kehidupan, semangat perjuangan dan keindahan akhlak tuan guru saya ni. Macam mana sejarah kehidupan beliau, macam mana semangat perjuangan beliau, dan macam mana indahnya akhlak beliau. Ni tuan-tuan puan, akan ada disebutkan di dalam situ. Baik, seterusnya, telah berzaman lamanya para murid akan mengarang tentang manaqib guru mereka sepeninggal guru mereka. Mengarang manaqib ataupun menulis manaqib, sejarah hidup tentang guru, tentang guru kita, itu sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Dan begitu banyak manaqib-manaqib tuan-puan, bukan hanya manaqib Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni sahaja. Banyak manaqib-manaqib ulama yang mana ditulis oleh anak-anak murid mereka. Ia bertujuan untuk menyebut segala perkara dan akhlak yang baik dari guru mereka untuk dijadikan teladan dan motivasi dalam kehidupan. Untuk apa? Nak jadikan teladan hebat akhlak tuan guru saya ni, kan? Dan nak dijadikan sebagai motivasi di dalam kehidupan. Tu tuan-puan. Baik. Seperti yang kita tahu, menyebut kebaikan orang yang telah meninggal dunia bukanlah perkara yang dilarang dalam agama. Menyebut tentang kebaikan orang yang telah meninggal dunia tak dilarang. Lagi-lagilah menyebut tentang kehebatan-kehebatan, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan akhlak guru kita, tuan guru kita. Kita sebut tentang diri beliau, tentang keindahan akhlak beliau. Itu bukan hal yang dilarang dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Apa kata Nabi berpesan? Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah mati di kalangan kalian dan tutupilah kejahatan mereka. Tak mesti tuan guru kita ada siapa adik-beradik kita. Adik-beradik kita ni dia pemurah, baik,
ringan tangan ni maksudnya suka menolong. Ringan tulang yang saya sebut ringan tulang. Ringan tulang dia. Kan? Suka tolong orang. Baik. Dah meninggal dah. Boleh sebut macam tu. Boleh. Bahkan Nabi suruh sebut yang baik-baik tentang orang yang mati di kalangan kalian. Sejarah-sejarah baik dia. Kebaikan-kebaikan dia sebut. Tapi kata Nabi, wakufu. Tolong tahan diri kalian an masawihim daripada menyebut keburukan mereka. Yang buruk-buruk jangan sebut. Jangan sebut. Walaupun dah meninggal dunia, jangan sebut keburukannya dah. Keburukannya biarlah terkubur bersama dengan dirinya. Dah. Kita tak berhak menyebut-nyebut keburukannya. Tapi bila ada yang baik daripada arwah, kita sebut tentang kebaikannya. Kita sebut tentang kebaikannya. Jangan terbalik tuan-puan. Kebaikannya dilupakan, keburukannya yang selalu diungkit-ungkit. Ni jangan. Keburukan, lupakan. Yang baik-baik, ceritakan. Ni Nabi SAW pesan macam tu. Seterusnya, Imam Junaid Al-Baghdadi pernah ditanya tentang apakah faidah atau kebaikan yang didapat. Kebaikan yang terdapat daripada menyebut kisah orang yang saleh. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab, hikayatus salihin jundun min junudillah. Apa kebaikan bila kita menceritakan tentang orang saleh? Apa kebaikan bila kita membaca tentang manaqib orang yang saleh? Maka Imam Junaid Al-Baghdadi ditanya seperti itu, beliau menjawab, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, hikayatus salihin, cerita-cerita tentang orang saleh, ataupun kita sebut manaqib ni, itu adalah jundun min junudillah, adalah satu tentera daripada tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tuan-puan. Satu tentera daripada tentera Allah. Artinya apa? Ramai orang-orang pendakwah-pendakwah yang hebat. Pendakwah-pendakwah yang hebat. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, meninggikan agama Allah. Mereka boleh terus tetap berjuang. Mereka berjaya dalam perjuangan mereka kerana mereka mengingati orang-orang yang hebat, pejuang-pejuang sebelum mereka. Itu. Hikayatus salihin jundun min junudillah. Sebab apa? Bila kita baca cerita tentang perjuangan seorang ulama ni macam ni. Bila kita kadang down yang orang cakap tak semangat. Tapi bila baca, macam mana perjuangan beliau, semangat tu naik balik tuan-puan. Kita akan teruskan balik perjuangan walau badan kita penat. Ni. Baik, oleh sebab itu di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, coba tengok muka surat 12 tu, itu ayatnya, wa kullan naqussu 'alaik min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa maw'izatu wa dhikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul di dalam Al-Quran begitu banyak diceritakan tentang kisah rasul-rasul terdahulu, daripada kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, macam-macam. Macam mana perjuangan Nabi Nuh, macam mana perjuangan Nabi Ibrahim, macam mana perjuangan Nabi Musa dalam berdakwah, macam mana perjuangan Nabi Isa, macam mana perjuangan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Apa tujuannya? Naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan tentang kisah-kisah rasul terdahulu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, supaya menguatkan hati baginda Nabi SAW. Artinya apa? Di dalam Al-Quran, kalau kita sebut manaqib lah, banyak manaqib Nabi-Nabi terdahulu. Tapi kita tak sebutlah manaqib. Itu sejarah-sejarah, kisah-kisah tentang Nabi terdahulu. Macam tu diceritakan. Kenapa? Ma nusabbitu bihi fuadak. Yang dapat menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan dakwahnya. Macam itulah juga seorang pendakwah. Oleh sebab tu, ramai anak-anak murid menulis kisah tentang kehidupan guru mereka, sejarah kehidupan guru mereka, macam mana semangat perjuangannya, macam mana keindahan akhlaknya, supaya seorang murid ni, dia dapat ambil semangat daripada situ, dapat ambil teladan daripada situ, dapat ambil pengajaran daripada situ, dan meneruskan perjuangan dakwah yang dibawa oleh gurunya. Ni tuan-puan tu tentang apa? Manaqib. Manaqib dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi-Nabi terdahulu, diceritakan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad SAW hatinya teguh,
hatinya kuat dalam perjuangan dakwah. Macam itulah juga kita baca kisah-kisah para ulama terdahulu. Salah satunya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tuan guru saya ni. Untuk apa? Kita nak meneladani akhlak beliau. Kita nak ambil motivasi daripada semangat perjuangan dakwah beliau. Macam tu tuan-puan. Kita nak ambil keberkatan. Dan dalam perkataan yang lain, ulama pernah mengatakan, inda zikris salihin, ketika disebut orang yang saleh, dalam satu majlis ni diceritakan tentang kisah orang-orang yang baik, maka tanzilur rahmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun di tempat tersebut. Subhanallah, itu yang kita harapkan. Baik. Setakat itu dah dulu tuan-puan pengenalan tentang apa itu manaqib.